Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dipanggil Muhammad pun Allah sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ayat yang saya baca tadi ujung surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya. Asyidda'u 'alal kufar, tegas ke atas orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka, sesama orang beriman. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka orang beriman ini ruk'an, rukuk, banyak rukuk. Sujadan, banyak sujud. Artinya orang beriman banyak salat. Salat fardu ditambahi dengan salat nawafil, rawatib, fardhiyah, tahajud, duha dan sebagainya. Itu sifat orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simahum, engkau lihat tanda mereka itu pengikut Muhammad, tanda mereka itu bersama dengan Nabi Muhammad, tanda mereka beriman. Fi wujuhihim, pada wajah mereka, min athari sujud, ada tanda sujud. Jadi tanda sujud ni bukanlah hitam dahinya, ya. Biasanya Pak Imam tak hitam dahinya. Apa sebab? Sebab sejadah Pak Imam lagi tebal daripada makmum, ya. Jadi kalau nak suruh imam hitam dahinya, tak payah pakai sejadah, gosok kat mama mazalnya, baru dia boleh dekat mozaik kan, gosok, baru dia boleh hitam. Tapi bukan itu maksudnya. Tanda sujud itu ialah ada nur. Orang yang banyak sujud, banyak solat, ada nur di mukanya. Kita boleh bandingkan. Tengok Pak Saleh kan, siapa dulu yang dah mati, Michael Jackson, kan putih muka dia tu. Nah, entah macam mana orang kulit hitam boleh jadi putih macam tu, dia boleh jadi putih, tapi tak ada nur, macam putih kertas, tak ada nur. Tapi orang yang beriman, walaupun bukan putih, mungkin dia hitam, tapi ada nur. Itu namanya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika mathaluhum fit Taurat. Itulah perumpamaan mereka, disebut dalam Taurat pun ada cerita orang beriman, ada cerita Nabi Muhammad. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka juga ada dalam Injil, dalam kitab Injil. Ciri orang beriman dengan Nabi, ciri Nabi ada dalam kitab Injil. Kazar'in, diumpamakan orang beriman itu dalam Taurat dan Injil. Kazar, sebagai tanaman biji benih. Akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunas. Akhraja syat'ahu fa'azarahu, tunas itu membesar. Fa'azarahu fastaghlaza, kemudian tunas itu membesar menjadi pokok, menjadi batang pokok. Fastaghlaza fastawa ala suqi, dan batang pokok itu menjadi kokoh. Yu'jibu zurra, jadi daripada benih yang kecil jadi pokok, dengan dahannya, kemudian rendangnya. Begitulah perumpamaan Islam. Fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra, mengagumkan orang yang menanamnya. Macam mana pokok ni jadi besar? Liyaghiza bihimul kufar, dan membawa kebencian kepada orang-orang kafir. Islam ni Nabi bawa bada'a ghariban thumma ya'udu ghariban. Nabi bawa Islam ni benda yang pelik, dagang. Kecil je mula Islam ni, tapi macam mana dia berkembang jadi pokok yang besar, merendah, sehingga 2/3 dunia ni
bawah, berada di bawah Islam. Begitulah Islam. Mula-mula pelik, Nabi bawa Islam, orang tolak Islam. Adakah kali ini engkau himpunkan kami, wahai Muhammad? Muhammad himpunkan dekat Bukit Safa semua kabilah-kabilah dia. Percaya tak aku ini Rasul? Percaya tak kalau aku bercakap ada tentera berkuda ingin menyerang kamu? Percaya tak? Percaya, wahai Muhammad. Engkau tak pernah berdusta, engkau Al-Amin, orang yang jujur. Kalau begitu aku nak beritahu, aku ini Rasulullah yang, wahai Muhammad, qad farraqta jama'atana, engkau telah memecah belahkan kesatuan kami. Jadi Muhammad dituduh sebagai pempecah belah masyarakat. Begitulah peliknya Islam. Dan sampai satu masa nanti, thumma ya'udu ghariban, Islam juga balik dalam keadaan pelik. Peliknya inilah zaman akhir zaman ni. Kalau ada kakak KM, kakak KM Adam kenal dia, dengan berselengking pakai singlet dia, keluar ke itu, orang tegur dia, yang menegur tu salah. Ini hak ini hak peribadi ni, ada pihak apa yang tegur dia. Jadi yang netizen ni pula ada yang menyokong kakak KM tu, ada yang menyokong PU tu. Jadi orang dah tak tahu mana betul mana tak betul. Hari ni idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan. Bila kau tengok satu masa nanti yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Jadi kalau pun orang tegur yang tak betul ni, pakai singlet je keluar, macam-macam, dia jual produk apa, tak produk kesihatan ke produk kecantikan, itu je. Tapi semua nak ditunjuknya, aset-aset dia pun semua ditunjuknya. Jadi tentulah tak betul. Tapi hari ini orang kelang kabut, mana yang betul sebenarnya? Mana yang betul dia kan betul. Ini hak peribadi lah. Dia pun pandai lah kata kan, ini jangan ambil kerja Tuhan. Walaupun macam itu, iman saya kuat ni, boleh pakai. Kalau orang berselengking macam tu, dia kata iman aku kuat. Aku tak semayang pun iman aku kuat. Aku tak tutup aurat pun iman aku kuat. Boleh pakai gitu. Sudah tentulah iman itu terzahir kepada tindakan, kepada perkataan dia, kepada perbuatan dia, kepada akhlak dia. Iman bukan duduk kat hati je. Dia mesti ada kesannya kepada kehidupan. Iman itu ialah iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Dinyatakan dengan lidah, diamalkan dengan dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau mulut kata saya beriman, hati tidak, itu namanya munafiqah. Bercanggah mulut dengan hati. Kalau mulut kata iman, hati kata yes, iya, tapi tidak dibuktikan dengan tindakan, itu namanya Islam. Tapi Islam itu Islam yang fasiqah, Islam yang ma'asi. Islam mendengar turut ikhlas dia, tapi dia tidak beramal. Tidak terkesan iman tu ke dalam tindakannya, dalam akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya. Maka itu bukanlah orang Islam yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan setakat iman duduk kat hati, tapi akhlak tercerna, terzahir ke dalam akhlaknya. Jadi itulah perumpamaan Islam. Muhammad Rasulullah dan orang beriman itu seperti pokok. Mula-mula biji benih kecil je. Nabi awal berapa orang je beriman? Yang mula-mula beriman, Sayyidatina Khadijah, dituruti dengan yang dewasa sikit, yang kaya sikit, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian diikuti dengan budak-budak, Sayyidina Ali karamallah wajah, diikuti dengan hamba, Bilal bin Rabah, diikuti dengan orang biasa, keluarga Yasir. Itu je. Banyak yang beriman orang yang lemah. Orang kaya ketika itu, Abu Jahal tak beriman. Sebab apa? Sebab biasa orang kaya ni bisnes. Dia tasri. Jadi jadilah bisnes yang baik.
as-sadiqul amin ma'i fil jannah. Nabi kata peniaga yang jujur bersama aku dalam syurga. Tapi Abu Jahal kenapa tak nak beriman? Sebab Abu Jahal bisnesnya berhala. Ya. Kalau dia beriman, lingkuplah bisnes. Ya. Bisnesnya berhala, jual berhala. Sebab itu dia tak boleh beriman. Kalau beriman dan Islam tak boleh buat berhala, menyembah berhala tak boleh buat apa lagi. Sebab itu dia tidak beriman. Okey, masa yang sedikit ini kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena kenal Rasulullah? Sebab bila nanti di tiap segala kiamat dunia, ya, jadi orang yang mati dalam kubur sekarang ni tunggulah hari kiamat, ya. Tapi orang yang hidup pada waktu sangkakala pertama ditiup, dia akan mati, ya. Semua bintang-bintang, dan nujum kadarat, bintang-bintang berguguran, ya, syamsu kuwirat, matahari pun jatuh, bumi pun digenangi air, tak ada sempadan laut, dah hancur. Masa ketika itu, ya, semua dunia ini akan hancur. Orang yang hidup akan mati. Semua makhluk akan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa. Yang kekal ialah wajah tu, wajah. Wajah Tuhan ke sini bukan Tuhan berwajah, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala, orang Wahabi kata wajah Tuhan, yang kekal dengan wajah dia kekal. Zat Allah itu zat Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Kemudian ditiup sangkakala kedua, maka dibangkitkan manusia. Dibangkitkan manusia di padang mahsyar. Pada ketika itu matahari secengkal di atas kepala, ya. Bukan saja peluh yang mendidih, darah pun mendidih. Tak ada yang selamat, tak ada yang selamat, tak ada yang aman ketika itu, kecuali 7 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang diberi perlindungan Allah pada ketika itu, tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil, ya, imam yang adil. Yang kedua lagi, rajulun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang lelaki yang sejak kecil sampai besar, sampai mati dalam keadaan dibesarkan dalam keadaan beribadat kepada Allah SWT. Kemudian rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Lelaki yang hatinya bergantung ke masjid. Lepas sembahyang zuhur nanti dia berniat nak datang asar. Lepas asar nanti tentulah berjemaah masjid. Biar dia berazam nak datang maghrib. Lepas maghrib berazam nak datang isyak. Isyak berazam datang subuh. Rajulun qalbuhu, hatinya bergantung di masjid. Dia tak betah kalau sembahyang seorang-seorang. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Jangan salah makna, ya. Warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang yang merokok. Jangan gitu, ya. Rukuklah bersama orang, artinya solat berjamaah. Sebab orang merokok di dunia ayat dia juga. Dia ada mazhab dia, dia ada kelompok dia. Dia bertepi, warka'u ma'ar raki'in kata dia. Dah sujud, rukuklah bersama orang rukuk, solat berjamaah. Kemudian rajulani tahabba fillah. 2 lelaki yang berkasih-kasihan kerana Allah. Macam kita lah. Sayang dengan Tok Azlan, sayang dengan Tarsi, sayang dengan Izzuddin, sayang dengan Encik Imran. Sayang kenapa? Sayang bukan kerana duit, bukan kerana harta, tapi kerana member kuliah, member kelas pengajian, member masjid, member surau. Seminggu tak jumpa, tak selesa. Nak jumpa. Berkasih-kasihan kerana Allah. Nanti kita habis kuliah, subhanakallah bihamdik, balik orang asing, balik bertemu kerana Allah. Ijtama' alai waftaraqa alai, berpisah kerana Allah. Ini lelaki-lelaki lah, perempuan-perempuan, tapi kerana Allah. Kerana Allah, maksudnya bukan kerana yang lain, tapi kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menerima arash. Rajulun yunfiqu yaminuhu, orang yang belanja dengan tangan kanan, la ya'lamu shimalu, dia belanja tangan kanan, tangan kiri tak tahu.
Itu dapat penuh aras. Ini peluang bagi Tan Sri. Peluang kita ni kurang sikit lah. Bagi banyak duit, baca je. Yang kiri tak tahu, ni dapat penuh aras. Kemudian rajulun da'atim ra'atun dhati mansabin wa jamalin faqala inni abdullah inni akhafullah. Orang yang dirayu oleh perempuan yang ada kedudukan dan ada kecantikan, marilah akhafullah, aku takut Allah. Ini masuk pengikut Nabi Yusuf AS. Kan Nabi Yusuf didoa, digoda oleh Zulaikha, lari Nabi ke pintu, sampai Zulaikha tarik baju dia, koyak kat belakang. Itu kalau Nabi koyak belakang, kalau kita koyak ke depan ni. Itu dia. Ni cerita Nabi Allah Yusuf. Jadi siapa yang mencontohi Nabi Allah Yusuf, ini dia dapat penuhan arasy. Saya nak patah balik, di padang mahsyar itu dibiarkan manusia 40,000 tahun. 40,000 tahun bukan 40,000 tahun dunia, 40,000 tahun akhirat. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau 40,000 tahun, artinya 360 kali dengan 1,000, kemudian kali 1000 tahun, kemudian kali dengan 12 lagi setahun, kali dengan 40,000. Saya tak dapat kira tu bukan mana pakai konten ni. Lamanya dibiarkan resah manusia. Macam orang nak peksa anak-anak kita nak peksa SPM ni. Nabi dah nak peksa ni, tiba-tiba tukar, pindah bulan 1, bulan 2, bulan 3. Walaupun tak prepare pun cepatlah peksa. Senang cerita. Begitulah di padang mahsyar. Cepatlah hisap ni supaya mudah. Neraka lah, daripada terbiar begitu je. Macam itulah ceritanya. Tapi tidak bergerak perjalanan itu tak ada progres langsung. Kemana kita ni terbiar kepada masyarakat. Maka datanglah satu idea di kalangan manusia, kita kena jumpa dengan Nabi Adam AS. Jumpa Adam AS, bukan kau, Adam AS, jumpa Nabi Adam AS. Pergilah semua. Bila jumpa Nabi Adam AS, seronok Nabi Adam. Masya Allah, cucu cicit aku begitu ramai. Bayangkanlah sejak Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ni, berapa ramai. Kalau nak diukur, tidak ada 1 inci bumi ni semuanya adalah kubur bagi manusia. Ramainya manusia sejak dulu sampai sekarang. Ini mungkin rumah Tan sini tapak rumah, tapi pada zaman dulu tak tahu ni tapak rumah ni kubur siapa. Sejak Nabi Adam sampai sekarang ni, begitulah banyaknya yang dihimpunkan di padang mahsyar. Adam apa terosok, tak seronok. Lalu Adam kata, jom, aku boleh tolong. Tapi bila Nabi Adam nak tolong, Nabi Adam teringat dia pun ada salah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Semua kemewahan ada. Buah-buahan semua boleh makan. Minuman, tilam empuk, semua ada dalam syurga. Tapi itulah, dalam banyak-banyak tu Tuhan suruh satu je, Tuhan larang. Jangan dekati pokok ni, nanti kau termakan. Kalau kau makan kau berdosa, kau kena keluar daripada syurga. Tapi manusia perangai macam itulah Kalau Adam pun banyak nikmat yang dilarang tu juga yang dia nak. Macam kita lah kat Malaysia ni kan. Banyak minuman. Kau nak minum anggur, kau nak minum apa lagi? Nak minum mangga, nak minum pisang pun campur dengan susu. Kalau ke darat banyak minuman, beratus-ratus minuman. Tapi nak yang benda itu juga yang nak minumnya. Sekarang ni ada nama pula Stima namanya. Ini saya memang tak puas hati dengan kerajaan sekarang ni, walaupun ada PAS dalam tu mana ada pula satu pebia yang namanya Stima. Ini kan mengelirukan. Pertama di saat pemerintah kerajaan sekarang ni ada PAS,
Tapi macam mana ada bia timah? Tentulah ini mengelirukan. Ini satu ujar budak-budak nanti nak merasa timah pula. Ini memang kita tak sepatutnya begitu kan. Itulah kata minuman ni begitu banyak dekat dunia ni. Yang itu juga, yang timah juga dia nak. Adam timah ni bukan orang aja. Ada dua makna tu ya. Jadi tak banyak benda nikmat tapi yang haram juga manusia nak. Itulah perangai kita. Padahal boleh apa saja nak makan, banyak yang haram, yang halal. Nak yang haram juga. Minum gitu juga. Perempuan gitu juga. Bini ada comel lotek, nak juga yang kat luar rumah. Yang lelaki perempuan gitu juga. Suami ada, nak gigolo juga. Ini perangai sama aja. Yang dilarang itulah yang dia nak. Padahal banyak nikmat yang lain lagi. Tasrih boleh 2, 3, 4. Kalau lebih 4 tu itu bukan orang tu ya. 4 je. Jadi artinya itu nikmat ya, yang dalam syurga. Jadi Adam AS yang dah bagi nikmat tu makan juga benda yang dilarang. Sebenarnya Nabi Adam tidak berdosa seperti difahami oleh orang Kristian. Orang Kristian kata Nabi Adam berdosa. Oleh kerana itu kita ini berdosa. Oleh kerana kita ini berdosa, maka sebab itulah Nabi Isa kena disalib untuk menebus dosa kita. Tak ada ya. Nabi semuanya maksud tidak berdosa. Adam AS buat demikian ialah untuk melaksanakan hikmah penciptaannya. Adam dicipta bukan duduk di syurga. Adam dicipta untuk menjadi khalifah di muka bumi. Mula-mula duduklah transit dulu dalam syurga sampai masa dia kena keluar kat dunia. Sebab kat syurga tak boleh mentadbir. Kat syurga tak ada anak. Beranak ni kat dunia. Besok kita dekat syurga dengan bidadari. Yang perempuan dengan bidadara. Suami jadi ketua bidadara, isteri kita jadi bidadari. Semua itu tak ada macam kat dunia. Kat dunia ni penat. Lepas tu penat kan. Lepas tu kena sakit perut pula. Makan durian, makan banyak, makan mata sendiri kenyang, sakit perut pula. Kat syurga tak ada sakit perut, tak ada nak kencing, tak ada nak berak, tak ada mengandung. Sebab itulah Adam dan Hawa kena duduk kat dunia baru dapat zuriat. Okey, Nabi Adam, Nabi Nuh buat kapal, dan yang dalam kapal selamat, yang luar tenggelam, termasuklah anaknya ya. Bila kapal banjir besar, anaknya panjat bukit satu lagi. Nabi Nuh panggil, ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, mari ikut ni. Jangan sama dengan orang kafir yang tak nak kapal ni. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya kata, aku nak panjat bukit ni, akan selamatkan aku daripada air. Wa hala bainahumal mauju. Tiba-tiba ombak besar datang memisahkan antara anak dan bapa. Wa kana minal mughraqin. Anak jadi tenggelam bersama orang yang tenggelam. Ini kisah Nabi Nuh dengan anaknya, tak beriman juga. Lalu Nabi Nuh kata, aku nak tolong. Bila nak tolong, dia teringat dia pun tak patut doakan umatnya supaya tenggelam, supaya dibinasakan. Nabi Nuh kata, aku pun tak ada tolong, aku pun ada silap. Pergilah cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad boleh selamatkan ketika ini? Sebab Nabi Muhammad pernah ditawarkan kat dunia, hai Muhammad, minta apa kau nak? Kalau nak suruh Bukit Mekah ni tukar jadi emas pun aku boleh, kata Jibril. Minta aja. Bukit Taif nak lontarkan kepada orang Taif yang membaling Nabi Muhammad SAW ketika berada di Taif. Nabi pernah hijrah ke Taif tujuannya untuk selamat, tapi tidak, mereka baling Nabi Muhammad sehingga berdarah kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, aku nak angkat bukit ni, lontar pada orang Taif. Tidak. Lastu bu'istu mula'inan, aku tidak diutus untuk melaknat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, bagilah petunjuk pada kaum aku kerana mereka tidak tahu. Kerana jahil lah dia serang aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi berdoa, Allahumma inni asyku ilai, wahai Tuhan, aku mengadu padamu, da'fa quwati, lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, kurangnya hikmah aku berdakwah, wa hawani 'alan nas, dan betapa hina aku dibuat di tengah manusia. Anta rabbi, wahai Tuhan, engkau Tuhanku, wa anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan orang yang lemah. Illam yakun bikum alayya ghadabun falam ubali,
Kalaulah walaupun mereka baling aku, mereka kejar aku, mereka hina aku, kalau bukan murka-Mu hai Tuhan, aku tidak peduli. Ini doa Muhammad. Sebelah tangan berdoa, sebelah tangan menahan batu-batu yang membaling baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditawarkan. Allah juga tawarkan kat Muhammad. Mintalah apa kau nak. Nabi kata tak, aku tak nak kat dunia. Yang satu ni simpan untuk umat aku. Maka inilah yang diminta oleh Nabi, ialah syafa'atul kubra, syafa'ah yang besar. Apa syafa'ah yang besar? Mempercepatkan pelaksanaan hisab di padang mahsyar nanti. Daripada lama daripada mahsyar, Nabi seorang saja yang boleh mempercepatkan. Maka Nabi lah yang boleh bawa kita nanti supaya dipercepatkan, ditimbang amalan kita, dibicarakan di mahkamah Rabbul Jali, dan selepas itu naik titian sirat, titian yang lebih halus daripada rambut di belah tujuh, yang lebih tajam daripada mata pedang. Lepas tu kalau nak selamat masuk syurga, kalau tak selamat masuk neraka. Ini kisah yang alam yang kita akan lalui, tapi tidak berganjak dari mahsyar itu kepada hisab, melainkan dengan pertolongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, macam mana kita nak cari Muhammad kalau kita tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang saya cerita tadi berapa minit dia, itu mukadimah. Belum masuk tajuk lagi ini baru masuk tajuk. Tengok ke kertas kita tu ya. Mula-mula kita baca kertas kita ni, rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena kenal Nabi kita. Besok dia pada mahsyar nak cari Nabi macam mana? Samalah. Orang ada Ustaz Hanafi seorang yang ada kanser tu dia cerita dekat YouTube dia. Ada orang jumpa dia, kata dia mimpi jumpa Rasulullah. Ustaz Hanafi tanyalah, macam mana Rasulullah tu? Rasulullah tu serba putih, baju putih, rambut putih, janggut putih lah. Confirm itu bukan Rasulullah, itu setan namanya. Salah tanggap lah. Memang iblis tidak boleh menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Tetapi kalau orang mendakwa mimpi Rasulullah, tak salah saya nak tanya dia, betul ke kau mimpi? Kita takut nanti dia mendakwa jumpa Nabi ya. Mimpi Nabi. Kredit tu. Kalau mendakwa mimpi Nabi, masya-Allah, nanti berebut orang nak dengar kuliah dia jadi sebab itulah tak salah kita tanya, kau ni betul ke mimpi? Cuba cerita kat aku macam Rasulullah tu. Ternyata yang dicerita tu bukan macam Rasulullah. Sebab itu kita semua ni sayang kan, cintakan Rasulullah. Mentara kan kita dapat rezeki mimpi jumpa Rasulullah. Tapi kalau kita tak kenal Nabi, macam mana kita nak tahu? Ni kita kenal. Apa dia? Rupa Nabi. Rasulullah SAW tidak tersangat tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini kalau dari fizikal ya. Dia sederhana. Tapi mukjizat. Nabi ni kalau bersama dengan orang yang tinggi, tidak terlalu tinggi dan tidak sama je. Kalau bersama dengan orang yang rendah pun Nabi friendly, sama juga. Ini Nabi sama. Dia tak sama macam kita. Ini mukjizat sebenarnya. Macam saya lah, kalau saya berdiri sebelah Cik Imran, mendongak saya. Bukan kerana saya ni rendah, tapi Cik Imran tu terlalu tinggi. Bukan saya rendah, tapi dia terlalu tinggi. Tapi Rasulullah SAW bersama dengan orang rendah pun sama. Bersama dengan orang tinggi pun sama. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian tubuh badan semana terdapat pada orang sederhana, Nabi sederhana ya. Okey. Rambut baginda SAW tidak kerinting dan tidak terlalu lurus. Dia sederhana, ada juga berombak rambutnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apa lagi? Badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gemuk. Ya, tak gemuk. Gemuk ni tak salah tak salah gemuk ni. Tapi nak cerita Nabi badannya macam orang bina badan. Betul.
muzzle dia. Kalau dicurahkan air, terus air itu turun ke bawah. Kita kalau curah air bertakung kat situ. Kalau bertakung tu faham nanti ya. Faham nanti ya. Bini kita pun dah panggil lain dah. Daripada panggil ayang-ayang, lama-lama dia panggil Bang Roy, Bang Roy. Bang Roy tu tanya dah Roy dia. Tak salah gemuk tak salah. Sebab Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, bila Rasulullah kata, "Hai Fatimah, aku nak kahwinkan kau dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah." Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, tak ada orang lain ke nak kahwinkan dengan Sayyidina Ali? Maka kata Rasulullah, Ali tu. Kenapa kau tak nak kahwin dengan Ali? Roy, Sayyidina Ali ni Roy, buncit tu dia. Maka kata Rasulullah SAW, "Hai Fatimah, kau tak tahu Ali tu bukan sebarang buncit. Buncit bukan sebarang buncit. Buncit Ali ialah buncit ilmu." Nabi kata, "Ana khazinatul ilmi wa aliyu babuha." Aku gedung ilmu, Ali pintu dia. Maksudnya sebelum jumpa Rasulullah, jumpa Ali dulu. Kalau tak jumpa Rasulullah pun tak apa, jumpa Ali pun dah cukup dah. Ali itu pintu dia. Dengan itu akurlah Sayyidina Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Ali ni kalau kita ikut bukan orang senang, orang susah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Fatimah membasuh baju, menguli tepung, akhirnya mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau boleh Rasulullah Sayyidina Ali dapatkan khadam bantu aku mau kerja-kerja rumah." Maka Rasulullah kata, "Hai Fatimah, nak tak aku ajar, kalau kau amal ni engkau lebih senang, tak perlu kepada khadam lagi." Nak ya Rasulullah? Amalkan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Maka dosamu sebanyak buih di laut akan terhapus dan kerja-kerjamu akan jadi ringan. Walhal itu tambah kerja nama dia Rasulullah. Kalau kita kan menambah kerja dia. Tapi kalau dah berzikir, masak nasi berzikir, basuh baju berzikir, kan senang tu, rehat, relax, tak sedar dah siap kerja dah. Dan dapat pahala. Macam tukang gunting Tan Sri kan. Sebelum baca potong rambut saya, doa dulu panjang. Jadi ringanlah kerja tu, sambil tu subhanallah subhanallah. Macam masyitah tukang sikat Fir'aun kan. Bismillah bismillah bismillah, terjatuh sikat, bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah celaka Fir'aun. Arti sebabnya zikir. Kita ni ibu-ibu tahu-tahu kat belakang masak nasi apa baca. Sebab itu bila jatuh senduk, keluar macam-macam lah ya. Apa cocok semua keluar, hak dia pun disebut juga. Tapi kalau dizikir subhanallah subhanallah, terjatuh senduk subhanallah, kan dapat pahala tu. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gemuk tidak salah. Tentu nak gemuk-gemuklah, tak ada masalah. Tapi biarlah gemuk tu gemuk ilmu. Sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi tidak gemuk Kemudian begitu jugalah wajahnya tidak bulat tapi bujur. Jadi wajah Nabi tidak bulat, bujur kita kena tahu tu. Warna wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya biasa, putih kemerah-merahan. Orang putih dan kemerah-merahan. Biasanya orang putih dia kemerah-merahan bila dia marah sikit, kemerah-merahan sikit. Itulah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya tersangat hitam dan bulu keningnya panjang. Matanya hitam. Jadi kalau tuan-tuan mimpi nanti jumpa Rasulullah, matanya biru, itu confirm bukan Rasulullah. Mata ungu ke, mata apa ke, mata hijau ke, Rasulullah matanya hitam dan bulu-bulu keningnya panjang, lebat. Itu Rasulullah SAW. Kemudian tulang-tulang sendi di badannya tebal, besar. Pergelangan tangan, siku, lutut, semua besar. Maksudnya badan Nabi bukan sembarangan. Dan memang Nabi SAW pernah menewaskan juara kusti Madinah, namanya Abu Ruqanah. Dia
masuk gelanggang Nabi. Pelantingan, angkat tu macam biksu tu. Dia angkatnya Abu Ruqanah, pengsan. Kemudian sedar-sedar dia kata aku tak puas hati, lawan kali kedua. Maka set pertarungan kali kedua. Lawan kali kedua, kalah juga Abu Ruqanah. Abu Ruqanah kata, kalau aku kalah pada kali ketiga ni, aku masuk Islam. Itu yang Nabi nak dengar tu. Bila masuk gelanggang, Nabi angkat Abu Ruqanah, lemparkan, pengsan Abu Ruqanah. Sedar-sedar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi tak salah, ya. Tak salah pada macam cemperan, gesture sikit tak apa, ya. Tapi gunakan untuk Islam. Gunakan Islam. Hebat kita, kuat kita, gunakan untuk Islam. Dan Rasulullah kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik pada zaman jahiliyah, maka dia terbaik pada zaman Islam. Apa contoh? Contoh Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Umar ni gedebe lah, gedebe. Bahasa Jerman gedebe kan. Bengkeng. Kurang sikit lah, atau lebih sikit pada Tan Sri. Namanya kalau marah Tan Sri, namanya. Jadi tetapi Umar radhiyallahu anhu, nak cerita gedebe Umar ni, bila orang kecoh-kecoh Mekah ni, Muhammad bawa ajaran baru, Umar mengheret pedang dia. Bayangkan Umar, pedang dia berjela ke jalan raya. Panjangnya, sebab Umar itu tinggi. Jadi kalau pedang yang mengheret jalan raya, artinya panjanglah pedangnya. Kalau Ustaz Osman mengheret pedangnya kena jalan raya, bukan kerana pedang tu panjang, ya. Ustaz Osman kan, memanglah patut dia kan. Ini Umar. So kalau Umar mengheret pedangnya, kalau tak nyawa melayang, darah tumpah, maka Umar mengheret pedangnya. Orang tanya, Umar, ke mana tu? Aku nak cari Muhammad. Muhammad yang bawa ajaran baru. Aku nak penggal kepala dia. Tak berani orang mahlak. Lalu seorang kata, Ya Umar, sebelum kau jumpa Muhammad, kau jumpa adik kau, Hafsah. Kenapa? Adik kau juga telah menganut agama baru itu. Patah balik Umar. Ketuk pintu Hafsah. Hafsah ketika itu ada 5 orang sedang berusrah, sedang kuliah macam kita ni. Bila ketuk, siapa tu? Umar. Berterabur semua lagi, takut. Dengar suara pun takut dah. Terabur lagi. Yang tinggal Hafsah. Bila buka pintu, sempeleng dulu. Bukan penumbuk tadi, tempeleng dulu. Terpelanting saya dah Hafsah ni, terpelanting. Lalu Umar mendapati Hafsah memeluk mazhab. Apa tu? Mazhab. Bagi sini, tak boleh. Selagi engkau Islam, engkau tak Islam, lagi engkau tak mandi, engkau tak boleh pegang ni. Ini suci. Baca. Maka Hafsah baca, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca ni 5 ayat je dalam surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini bacaan Hamzah. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawi. Saya baca sengaja baca 2 kali sebab Umar baca sekali berubah. Ini dah 2 kali ni berubah gitu. Cukupkan 3 lah. Warai baca macam mana? Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berubah tak ni? Tak berubah juga memang tak berubah, tak faham bahasa. Tapi Umar berubah daripada mana Muhammad. Bila dibacakan ayat ini, lunak Umar.
Hafsah mana Umar, tunjuk mana Rasulullah, mana Muhammad, mana Muhammad, aku nak jumpa Muhammad. Terkejut Hafsah, berubah pula abang aku ni, tak pernah macam ni. Malah dibawalah Umar menjumpai Rasulullah. Rasulullah sedang berusrah, ada kuliah di rumah Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam. Bukan Al-Arqam tu, memang namanya Al-Arqam, Ibnu Al-Arqam. Bila ketuk pintu, semua orang berterabur lagi. Siapa je tak berani dengan Umar? Tinggal seorang aja, Sayyidina Hamzah seorang tinggal. Sayyidina Hamzah kata, ya Rasulullah, kalau Umar berniat baik, kalau Umar berniat jahat, biar aku keluar. Kalau Umar berniat baik, biar dia masuk. Kata Rasulullah, ya Umar, ya Sayyidina Hamzah, ya Ammi, hai pak saudaraku, jangan, tak perlu. Kalau Umar yang berniat buruk, aku keluar. Artinya Muhammad bukan orang penakut. Dia boleh je, kau pergilah, boleh. Tapi tak, biar aku keluar kalau Umar niat buruk. Kalau niat baik, biar dia masuk. Akhirnya Umar masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam Umar. Ketika orang berhijrah, Nabi suruh kita kena hijrah sebab seksaan makin kuat di Mekah. Ada yang dibunuh, ada yang disula, dijemur. Maka berhijrahlah ke Madinah. Semua berhijrah, Nabi kata nyorok-nyorok. Umar kata, kenapa nyorok-nyorok Rasulullah? Aku hijrah tak nak nyorok. Kata Rasulullah. Maka kata Umar apa? Siapa yang nak bininya yatim, bininya janda dan anaknya yatim, halang Umar. Besok pukul 9 pagi Umar nak berhijrah ke Madinah, ikut jalan sekian, halang. Seorang pun tak berani menghalang Umar radhiyallahu anhu. Itu yang kata, kalau dia baik dalam jahiliah, maka baik dalam Islam. Jadi Umar ni digunakan kedai bir dia, bengkel dia tu, untuk Islam. Tegas. Baik dia. Siapa baik dalam jahiliah, maka baik juga dalam Islam. Khalid al-Walid. Kita cerita, kita ni bila sambat Rasulullah, kita kena hidupkan sunnah Rasulullah. Apa dia sunnah? Sunnah ni ialah masudira Rasulillah, apa yang tibik Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa takriran. Perkataan, perbuatan dan pengakuan. Contoh perkataan ialah innamal a'malu binniyat. Nabi kata, Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, setiap amalan itu dengan niat. Kita ni kalau duduk saja rugi. Niat untuk menimba ilmu, untuk dengar kisah Rasulullah, dapat pahala. Kalau tidak, kosong aja. Kena niat itu. Dan Nabi cerita apa lagi? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu akan dapat pahala apa yang dia niat. Kalau niat duduk masjid, niat iktikaf, tak pahala. Kalau duduk masjid, duduk saja-saja, tak dapat apa-apa. Mandi pagi Jumaat saja, aku mandi sunat Jumaat, dapat pahala. Kalau mandi saja, tak dapat apa-apa. Tapi kita hari-hari dapat pahala kan. Mandi wajib, dapat pahala hari kan. Itu dapat pahala kan. Tapi kalau mandi tak ada niat apa-apa, tak dapat apa-apa. Sebab bezakan adat dengan ibadat ialah niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrah niat kerana Allah dan Rasul, dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Jadi sahabat semua hijrah kerana Allah dan Rasul. Ada seorang sahabat, Nabi kata pergilah hijrah. Sahabat ni tak nak hijrah, tak dengar cakap Nabi, tak patuh perintah Nabi. Tapi bila awik dia berhijrah, awik ni pergi Madinah, maka dia pun ikut juga. Maka Nabi sindir dalam hadis ni. Dalam hadis seperti ini memang Nabi tak sebut nama, tapi muhajir itu sebut muhajir Ummu Qais. Seorang penghijrah Ummu Qais. Ummu Qais itu nama perempuan, sebab awiknya nama Ummu Qais. Bila awiknya pergi, dia pun nak berhijrah juga. Maka Nabi kata, aman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah kerana dunia yang nak dapat, yang nak diperolehinya, ataupun berhijrah kerana perempuan yang nak dinikahinya, maka dapatlah pahala hijrah tu, pahala. Dapatlah perempuan tu, dapatlah dunia tu, tapi pahala tak dapat. Ini sabda Nabi yang dinamakan sunnah perkataan. Ada sunnah perbuatan. Satu ketika Nabi SAW tengok jemaah kat masjid, maka Nabi pun datang ke depan, Nabi sembahyang dengan penuh tertib. Allahu Akbar, sami Allah, sampailah salam. Kemudian Nabi kata, tengok apa yang aku buat. Tengok ya Rasulullah,
Apa yang kau buat? Engkau sembahyang Rasulullah. Maka Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Kata Nabi SAW, semayanglah kamu. Ini namanya Nabi dah praktikkan cara semayang yang betul. Ikut aku macam mana aku semayang. Ini namanya sembayang yang Nabi tunjuk, itu namanya sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Atau ada satu lagi sunnah takririyah, iaitu sunnah pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan Nabi sama ada dengan perkataan bila sahabat buat betul, ahsanta, sadaqta, betul, ataupun Nabi diam. Nabi diam itu tandanya Nabi setuju. Sebab Nabi tidak pernah membiarkan kemungkaran. Kalau mungkar mesti Nabi tegur. Tapi kita banyak, kalau kita diam bukan berarti betul. Kita diam takut perut nasi. Jangan tegur-tegur, hilang perut nasi yang. Tapi Rasulullah tak ada kemungkaran melainkan dia akan tegur. Kalau Nabi tak tegur, betul itu. Maka satu ketika Rasulullah dengan sahabat diberi jamuan makan, maka dihidangkan makan kepada Rasulullah, iaitu dok. Cik Imran tahu dok apa dia? Dok apa? Biawak padang pasir, dok. Macam biawak kita, tapi ada beza. Biawak Malaysia yang bukan kita beri biawak lah dok juga, tapi biawak Malaysia ni dia munafik. Munafik biawak Malaysia. Biawak padang pasir dia tak munafik. Sebab biawak padang pasir lidahnya satu. Biawak Malaysia bercabang dua. Memang munafik, confirm munafik. Itu bezanya. Jadi biawak yang munafik ni tak boleh dimakan. Tapi biawak yang lidah satu ni boleh dimakan. Ni dog. Diulurkan Rasulullah SAW, Rasulullah tak makan. Bila Rasulullah makan, orang kanan ni, orang kiri ni tak makan. Tapi sampai dekat Khalid Al-Walid makan. Nabi tak larang, biar aja. Ini menunjukkan Nabi mengakui dog itu boleh dimakan. Dog ni boleh dimakan, sembelih. Tapi Adam tahu tak dog ni? Tak tahu orang lelaki tahu, orang perempuan tak tahu. Memang elok tak tahu. Dog ni kalau sembelih pagi ni, malam belum tentu mati lagi. Nyawanya panjang dog ni. Tahu? Dulu kita pelajar-pelajar student Mesir biasa bawa hidup-hidup balik. Ada cara dia. Kita balut dengan aluminium tu. Kadang saya pun nak bawa 3 ekor sekali masuk dalam beg kargo tu, tindan dengan kitab tu. Masuk kargo bawah lagi. Kapal terbang kita pun transit 2-3 hari ke dah. Tak mati dia sampai ke Malaysia, tak mati. Boleh buat pameran dog lagi ke Malaysia. Dog. Sebab itu orang lelaki tahu dog ni. Dia mencanak gitu je bayangkanlah umur dia. Sembelih pun tak mati, nyamain. Tak tunduk-tunduk dia. Ini dia. Ini dog. Jadi dog ni Rasulullah tak makan. Tapi Khalid Al-Walid makan. Bila Nabi Rasulullah tak tegur Khalid Al-Walid, artinya boleh makan lah dog. Itu artinya diamnya Nabi itu menunjukkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah ni ada yang begitu, ada perkataan, ada perbuatan, ada pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya kita ni, orang Melayu kita ni, apa erti sunnah? Sunnah tu ustaz dibuat dapat pahala, tak dibuat tak ada apa-apa. Maka atas dasar definisi pengertian yang demikian itulah, maka kita anggap remeh je sunnah ni. Sunnah ni tidak perbuatan Nabi yang patut kita contohi. Bukan buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa dah. Sunnah kita contohi. Kecuali sunnah yang khusus untuk Nabi, yang kita tak boleh ikut. Sebab Nabi ada khususiat, namanya khususiat khasatan laka min dunim ini. Khususiat untuk Nabi saja. Apa dia? Nabi pernah menghimpunkan 6 orang isteri satu masa. Kita tak boleh 6, 4 je. Masna usrata arba'ah, 2, 3 dan 4. Nabi kenapa 6? Nabi dia orientalis, orang barat.
Orang barat ni, profesor-profesor buka universiti Islam dekat London, dekat Amerika, dia Yahudi, dia kafir. Tapi dia menjadi penyelia kepada kita. Nak buat sarjana, nak buat doktor falsafah dalam syariah, usuluddin, tasawuf dan sebagainya. Tapi dia tak Islam. Tak Islam. Dia ni menuduh, orientalis menuduh Rasulullah ni kuat nafsu, kahwin sampai 6 orang. Sebenarnya tidak. Kita nafi, kita katakan Rasulullah kahwin bukan kerana nafsu. Sebab dalam banyak-banyak isteri Rasulullah, seorang je yang anak dara, itu Sayyidatina Khadijah. Yang lain semuanya janda. Kenapa Rasulullah kahwin dengan janda? Rasulullah menyebarkan Islam. Negara jiran yang tak Islam, aslim taslam. Engkau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau tak nak Islam, bayar jizyah. Kalau kau tak nak bayar jizyah, fasayfu bainana wa bainakum. Pedang ini menentukan antara kami dengan kau. Berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, mati ketua kabilah atau ketua negara. Bila mati ketua negara, tinggal janda. Nabi SAW menjadikan perkahwinannya sebagai perkahwinan dakwah. Sebab kalau kahwin dengan janda ni, bekas janda kepada ketua negara ni, tentulah rakyat jelata akan masuk Islam sama. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia ni ikut agama pemerintahnya. Ya. Prameswara masuk Islam, Sultan Mahmud masuk Islam satu Melaka. Tan Sri pakai serban, insya-Allah semua pakai serban. Sebab dia ikut dengan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia ikut agama raja mereka, agama pemimpin mereka. Maka sebab itu Nabi kahwin. Nabi kahwin kerana Nabi kahwin agama. Ada juga orang kahwin kerana bisnes. Macam Datuk Sri Vida kan, sedang bercinta-cinta dengan orang muda. Itu kahwin bisnes. Itu kahwin bisnes. Nabi kahwin dakwah, kahwin untuk Islamkan orang. Sebab itu sampai 6 orang. Sebab bila ada isteri, banyak orang nak jumpa Rasulullah susah, maka boleh tanya pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya Nabi berkahwin, bukan kerana nafsu semata. Bahkan ada isteri Nabi yang dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh buat apa-apa dah. Bagian aku tu, malam aku tu bagi kat Aisyah je lah. Aisyah tu ada apa-apa, aku dah tak ada apa-apa. Itu dia. Sampai macam itu. Artinya Rasulullah kahwin bukan kerana nafsu. Ini kita jawab persoalan yang dikemukakan oleh puak-puak orientalis ya. Sekarang macam-macam dia dibuat gambar Rasulullah kahwin dengan budak-budak lah digambarkan Aisyah tu budak-budak, Rasulullah dah tua. Ini penghinaan kepada Rasulullah ya. Ini kita kena beradab dengan Nabi. Ini orientalis apa? Ini orang Islam kita pun begitu. Ada puak-puak Wahabi dia kata umat Rasulullah tu kafir, bapa Rasulullah tu kafir, Rasulullah pun sebelum jadi rasul pun kafir. Ini tanda orang tak beradab dengan Nabi. Kalau tak ada dalil, tak ada Quran hadis mengatakan bapa Nabi itu kafir, janganlah dicari-cari, dibuat kajian sehingga ditemukan bahawa bapa Nabi kafir, mak Nabi kafir. Sedangkan nama bapa Nabi pun baik, Abdullah. Abdullah apa artinya Ustaz? Hamba Allah. Aminah artinya beriman atau yang memberi keamanan. Nama pun dah baik dah, menunjukkan beriman. Janganlah kita cari alasan nak katakan kafir juga. Hatta nak kata Muhammad pun kafir juga. Hatta mereka kata apa? Mamak gembala kambing tu. Masa di bawah umur 40 dia mamak gembala kambing dia. Bila dia 40 baru. Itu pun Nabi Allah sendiri pun tak panggil Muhammad, kita pula panggil mamak dia. Mamak mana? Mamak gembala kambing. Ini memang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak habis cerita kita tadi ya. Jadi Nabi ni badannya hebat ya, bukan calang Badan Rasulullah SAW tidak berbulu. Tidak ada berbulu seluruh badannya. Walaupun dia ada bulu dekat dadanya sampai ke pusat. Jadi jenis anu juga lah, jenis berbulu juga lah Rasulullah ni, tapi tidak seluruh badan. Kemudian di belakang, saya tak nampak sangat, saya akan baca je dia ikut apa yang saya nampak. Di belakang Rasulullah, di belakang ni ada cok mohor Rasulullah SAW. Ada tiga segi. Tiga segi ni lambang ni selalu jumpa dekat kedai mamak.
Mamak tu dia ada buat azimat lah kedai tiga segi ni. Saya dulu dengan KDN kita ras kedai-kedai mamak ni di celah-celah Quran tu ada 868 lah, ada mentera-mentera dia, nombor-nombor dia. Kita rampas. Quran tak boleh masukkan nombor-nombor tu, ya. Jadi kedai mamak ni ada, walaupun mamak tu tak sembahyang tapi dia percaya tu dengan cap mohon tu. Kau percaya mamak dia azimat Quran macam-macam. Okey. Kemudian apa lagi? Tangannya yang mulia pernah apa dia? Penuh dengan isi-isi daging. Itu kata taf badan Nabi. Apabila baginda menumpukan perhatiannya kepada seorang, dia Nabi bila bercakap dia akan tunjuk. Kalau nak bercakap dengan ustaz, kena begitu. Dia alih badannya. Artinya dia tak ada bercakap sambil gitu je, sambil tak ada. Dia hormati orang, cakap Adam, dia alih semua dengan badannya. Itu cara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang orang bercakap gitu, dengar menjeling je. Itu tak beradab. Nabi SAW begitu adabnya, itu sunnah Nabi yang sepatutnya kita kena ikut. Dia memusingkan seluruh tubuhnya yang mulia dan menoleh mukanya yang bercahaya untuk memberikan perhatian. Di antara dua bahunya terdapat kenabian. Saya cerita tadi, pangkat kenabian berakhir kepadanya. Nabi ni ialah, sebab apa Nabi ni ada anak perempuan dia, anak lelaki dia, tapi anak lelaki Nabi semua diwafatkan waktu kecil. Orang kata Nabi, betul kau ni Muhammad, betul. Sebab orang Arab ni kalau tak dapat anak lelaki dia rasa kekurangan. Betul, artinya putus zuriat. Maka Allah kata, inna syani'aka wal abtar, yang mencela engkau Muhammad itulah yang putus. Sebab Nabi sengaja Allah wafatkan putrianya sejak kecil. Sebab maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa lelaki kamu, tetapi Muhammad itu Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup bagi para nabi. Kalau Nabi ada anak puteranya besar nanti sehingga Nabi wafat, puteranya hidup, nanti ada orang kata putera Nabi juga Nabi. Sedangkan Muhammad Nabi yang terakhir. Macam Ismail putera Ibrahim, Ishak, Yaqub, tapi Muhammad tidak ada puteranya yang besar, kecil lagi meninggal, Ibrahim, Qasim. Sebab nak memastikan tidak ada orang dakwa anak Nabi menjadi nabi, ataupun anak Nabi sendiri mendakwa menjadi nabi. Okey. Kemudian ingat apa itu baginda terlebih dermawan. Ini dermawan Nabi dermawan. Pernah Nabi bentangkan dia punya selendang dia ditaburkan dinar dan dirham, semua orang boleh ambil. Sampai orang kafir kata, aku dah masuk Islam dah. Sebab mana ada orang biasa boleh tabur duit macam tu. Sampai tak ada apa-apa kat Nabi SAW. Cukup dermawan. Nabi kalau pakai baju dua lapis macam saya ni, orang tanya, cantik Nabi baju? Nabi buka, kasih. Saya cubalah nak buat dekat Pencak Naga tu ada linggam. Linggam baju macam ni lah cantik baju Ustaz, saya buka baju kasih dia. Betul Ustaz? Betul. Sebab saya ikut Nabi saya. Nabi saya macam ni. Tanya kat linggam. Jadi linggam ni hebat. Dia selalu ingatkan saya, Ustaz semain jemaah kat mana? Dia tanya saya. Dia tanya pula, hari ni khutbah kat mana Ustaz? Lepas tu saya ada ceramah kat Masjid Taqwa, kat Surau Taqwa tu, depannya rumah dia. Pagi-pagi Ahad je kan. Saya dengar ceramah Ustaz. Dia dengar ceramah saya. Saya tanyalah, kenapa orang kau ni linggam? Semua kau tahu. Semayang 5 waktu pun tahu. Maulid Rasul tahu, Ma'al Hijrah tahu, Nisfu Sya'ban tahu. Tapi kau tak masuk Islam, kenapa? Tak sampai hidayat lagi Allah. Dia pula cakap tak ada hidayat. Ni linggam tak ada hidayat. Kalau di JS ada seorang, saya panggil dia Rahman. Namanya Rahman. Saya panggil dia Rahman. Dia ni technician. Kalau musabaqah ke apa, dia lah pilih kalau Quran dibaca, qari tu hakim letak kat telinga kan, earphone tu dia pun letak juga. Saya tengok tak pernah renggang.
Hakim pun kadang-kadang buka juga. Dia tak renggang daripada mula baca sampai akhir. Begitu dia. Tapi kalau saya tanya, kenapa tak masuk Islam, Rahman? Belum hidayat lagi kita. Dia orang kuat kuil. Orang kuat kuil. Ada kuning-kuning benang kat tangan dia. Tapi tahu dia Islam. Baca Quran, dengar. Jadi semua universiti tu kita bagi baju Melayu pakai songkok. Dia pun pakai baju Melayu, songkok juga, pakai samping juga. Tapi dia tak Islam pun ya. Macam minggem begitu juga lah ya. Sama lah. Okey, wajah Rasulullah ni bercahaya. Satu ketika Jabir menceritakan, pada bulan purnama, merah bulan purnama kan, Nabi pakai baju merah. Sebab itu saya selalu pakai baju merah. Semalam saya pakai baju merah. Baju merah. Jadi Jabir tengok bulan, tengok Rasulullah. Tengok bulan Rasulullah, ternyata bahawa Rasulullah lebih cantik daripada bulan purnama. Sebab orang Arab ni dia suka dia memuji bulan. Kalau tengok perempuan cantik berjalan jalan raya, dia akan kata al-qamaru tamshi fit tariq. Bulan berjalan jalan raya. Bukanlah bulan berjalan, perempuan yang cantik. Berjalan jalan raya. Adam tanzuru il qamar. Adam senantiasa tengok bulan. Itu bukanlah bulan kat situ ya. Bulan kat jalan raya tu ya. Tu dia. Okey. Jadi Nabi lagi cantik daripada bulan. Kulit Nabi putih. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian gigi Nabi dia ada di depan ni ada renggang sikit. Dan bila Nabi bercakap ada cahaya. Maka sebab itu dulu Al-Arqam dibuat gambar Syekh Buya Syari tu ada cahaya di cara gigi dia. Kononnya nak dekat macam Nabi lah ya. Tidak ya. Okey, kemudian penggunaan inai. Nabi tak pernah menggunakan inai sebab Nabi tidak ada uban. Uban janggut dengan uban kepala ada 14 helai je. Tu dia. Jadi Nabi tidak perlu pada inai. Boleh tak kita pakai inai? Okey, kalau kita dah tua-tua, dia dah putih rambut, pakai pewarna hitam hukumnya haram. Tapi kalau pakai inai boleh. Macam Halim Muhammadi, Osman Muhammadi yang telah meninggal ya, putih janggut dia. Itu sunnah. Sahabat bila nak perang pakai inai. Merah-merah semua. Padahal dah tua-tua. Orang-orang Quraisy kata, masya-Allah, tentera Muhammad muda-muda, merah-merah rambut dia. Sebab dibolehkan pakai inai untuk menggerunkan musuh. Sebab itu Nabi begitu juga. Nabi ada ketika pakai merah, Nabi hitam, putih, hijau, kuning pun ada, tapi bukan kuning sami bukan kuning sami. Nabi pakai semua. Kalau dalam perang merah, kadang hitam. Nak menunjukkan kehebatan umat Islam Kemudian bilangan uban 14. Kemudian Nabi juga sunat menggunakan celak celak Mekah orang kata yang berangin tu sebelum tidur dikenakan, bangun tidur pun dikenakan. Kemudian pakaian kesukaan Nabi ialah gamis, macam jubah Kemudian pakaian merah, Nabi juga pakai pakaian yang warna merah. Kemudian apa lagi? Cap mohon saya dah cerita tadi. Capal Rasulullah, macam tengok gambar capal yang mencium tu. Dia macam seperti Jepun tapi dibentuk dia ada yang bentuk dia. Capal Rasulullah SAW. Cincin Rasulullah perak, bulat, ditulis perkataan Muhammad, kemudian kalimah di tengahnya Rasul dan di bawahnya Allah. Muhammad Rasulullah. Itulah cincin Nabi. Dan Nabi kalau tulis surat kepada Raja Maharaja Rom Parsi, maka Nabi akan cop pak dengan cincin dia. Syekh-syekh saya kat Syubro kat Mesir gitu juga bila nak cop tu, dia tak payah pakai dawak tu, dia gitu dia. Melekat nama dia. Muhammad Rasulullah. Jadi kita boleh nak orang lelaki sunat pakai cincin, tapi Rasulullah pakai cincin di kelingking. Tak kanan ataupun kiri. Kalau satu sunat, kalau dua harus, kalau tiga makruh, kalau 4, 5 dan seterusnya haram. Tak percaya, tengok cincin Datuk Seri Vida. Besar itu patut letak kat lutut, letak kat jari. Memang otak lutut dia tu tu dah haram dia itu cincin Rasulullah SAW. Kemudian
Hujung serban Rasulullah. Rasulullah mesti ada ekor dan kat belakang letak dia. Ini serban Rasulullah. Orang Melayu kalau kanan tu ahli pekah. Kalau kiri usuluddin. Kalau tengah tasawuf. Ada arti. Kalau kopiah merah balik tak ada ekor, itu Azhari, orang Azhar. Jadi ada yang pakai sembarang pakai ya. Nanti orang kata dia syekh kata dia. Kau hafaz Al-Quran, berapa juzuk kau Al-Quran? Tak terjawab kita nanti. Ya. Jangan pakai sembarang je. Ada makna ya. Okey. Kemudian saya nak baca ringkas je ya. Sebab kita dah ada kertas ni. Okey, kita wajib ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sunnah Nabi kita dah sebut tadi. Kemudian cara berjalan Rasulullah. Rasulullah berjalan macam menuruni bukit, terangguk-angguk kepala Nabi. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Okey. Dan Nabi kalau berjalan, dia berjalan biasa, tetapi dia sentiasa ke depan mengalahkan sahabat. Ini mukjizat. Sebab setiap kali Rasul berjalan, Allah gulungkan bumi jadi cepat. Macam kita berjalan dekat eskalator. Kita melangkah, tiba-tiba dah sampai lah. Begitulah Rasulullah SAW bila berjalan, walaupun Nabi kat belakang, tiba-tiba Nabi kat depan lah. Itu mukjizat ya. Allah gulungkan bumi untuk Nabi cepat ya. Okey, kemudian saya tak nampak ada putih ni. Cara apa ni? Cara duduk Rasulullah. Rasulullah duduk bukan bersila ya, bersila orang Melayu. Rasulullah duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Macam ni duduk Rasulullah. Ya? Ni. Jadi kalau tengok macam ni, ini bukan duduk pengajar ya. Ini Rasulullah. Orang Melayu mungkin akan pelik. Ya, duduk macam ni. Macam Izzat tu. Izzat macam Izzat tu. Macam ini Rasulullah. Sebab itu ada orang ada dekat Mak Tafiz yang saya lawat. Saya yang Nazir dulu, boleh kata beratus-ratus Mak Tafiz di Selangor ni saya pernah pergi. Jadi ada anak muridnya dia ajar duduk macam ni, menghafal. Ya. Menghafal. Ada yang duduk macam ni, menghafal. Apa gitu ya. Dan duduk ni sebenarnya ini duduk makan Rasulullah. Kalau makan macam ni Rasulullah. Jadi ada penghafal Quran guna macam ni. Ini duduk Rasulullah SAW ya. Jadi kalau kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semua ya. Mesti ada niat cinta nak ikut Rasulullah SAW. Cara makan Rasulullah. Okey, dah kita belajar dah. 3 jari dengan jari, tak makan atas meja ya, kat bawah. Makan dulang, tak makan atas pinggan. Makan pinggan tu mendatangkan kesombongan. Jilat lagi, jilat jari. Jadi kalau tengok lepas makan jilat jari, jangan kita kata ketiknya aku. Kalau kata macam tu, ini sunnah ni, ketik aku, kapir aku ni. Kalau kita dah bagi tahu, kita jilat jari, apa makan jilat ni? Ketik ke? Jangan ketik ni sunnah Rasulullah ni. Tak adalah aku. Itu kapir aku punya. Azan. Allah Akbar, Allah Akbar. Apa ni pagi-pagi orang tidur menyalak-nyalak ni? Kapir hukumnya. Jangan keluar perkataan itu. Kita boleh kapir dengan perkataan, dengan i'tiqad, dengan perbuatan. Sunnah Nabi dia bagi tahu dah sunnah ni. Tak adalah kapir hukumnya. Jangan main ya. Okey, kemudian penggunaan atar minyak wangi. Nabi ni tidak perlu minyak wangi. Sebab peluh Nabi wangi, darah Nabi wangi, makan suci, kencing Nabi pun suci. Sebab Nabi SAW pernah bekam, kemudian disuruh sahabat tanam. Itu adab lah ya. Kita kalau gunting rambut pun elok kita tanam sebab terutama orang perempuan ya. Apa yang ketika bersambung haram, maka bila bercerai hukumnya haram. Perempuan gunting rambut, nak pula kalau lelaki yang gunting, ataupun haramlah lelaki gunting rambut perempuan, ataupun rambut kita kat kali gunting tu, orang tengok rambut tu, hukumnya haram. Sebab apa yang ketika bersambung haram, maka ketika bercerai pun haram. Kalau perempuan kan nampak kemaluan lelaki dekat tengah jalan, putus, aksiden, haram hukumnya. Sebab ketika bersambung haram, ketika bercerai pun hukumnya haram. Jangan tengok pula ini apa benda, siapa benda ni kan. Haram hukumnya. Itu kaedahnya, ketika sambung haram maka ketikanya haram. Okey. Kemudian tetapi Rasulullah SAW pun demikian, kalau dibagi minyak wangi Nabi tidak pernah tolak.
Harum Nabi tak perlu air pun, memang harum. Ya. Jadi bila sahabat ni kasih darah, suruh tanam, sahabat tengok tak ada orang lain, diminumnya darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita kat Nabi, Nabi kata lah baksa tak ada apa, tak ada salah apa. Dan syifa, darah Nabi adalah syifa dan suci untuk kamu. Jadi artinya darah Nabi boleh suci. Tapi jangan buat. Nabi dah tak ada dah, darah orang lain jangan dibuat. Ya. Kalau buat nanti potensi untuk jadi raja bersiung. Ya. Itu dia. Tak boleh. Apa lagi? Saya tak nampak ni apa tulis kecil ya. Adab bercakap ya. Cakap Nabi dia sebutir-sebutir ya. Kemudian ketawa Nabi. Nabi tak pernah ketawa berdekeh-dekeh. Paling Nabi pun nampak geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab kita pun tak digalakkan ketawa berdekeh. Wa aqlid dhahka fa inna dhahka tumitul qulub. Kurangkan ketawa kerana ketawa mematikan hati. Ya, hati kita akan jadi gelap kerana banyak ketawa ya. Tapi hari ini semua nak ketawa. Berceramah pun ketawa juga. Ustaz janganlah ceramah serius sangat Ustaz. Ketawa ke sikit. Sebenarnya ketawa tu boleh. Nabi pun berlawak. Ada ni cik lawak Nabi. Mana dia? Pada satu ketika Rasulullah SAW memanggilnya, wahai pemilik dua telinga. Ni lawak Nabi lah. Dia panggil wahai pemilik dua telinga. Kita pemilik dua telinga semua. Ini lawak Nabi SAW. Kemudian ada satu riwayat, ada orang tua buat ibadat, baca Quran, zikir, solat duha. Nabi kata, ibu-ibu, setahu saya lah dekat syurga tak ada orang tua macam ibu. Kat syurga tak ada orang tua macam ibu. Menangislah ibu tu. Buat tak ada dah syurga. Akhirnya Nabi beritahu, sebab ibu, kalau ibu nak syurga nanti tak ada tua macam ni. Ya. Muda. Tan Sri tak ada tua macam kitanya. Kita masuk syurga 30-an. Barulah tengok bidadari keluar liur. Kalau 90 bertongkat masuk syurga buat apa? Tengok bidadari pun tak ada. Jadi kita ni belia. Perempuan pun belia juga. Barulah seronok masuk syurga kan. Kalau semua putih rambut semua tak ada lah syurga ya. Jadi faham lah orang tua dia. Itu lawak Nabi. Jadi sahabat kata Nabi berlawak ke? Berlawak. Tapi lawak Nabi betul. Lawak kita banyak pembohong. Kemudian banyak buat dosa. Perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Pakai baju perempuan. Itu berlawak semua berdosa tu ya. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan. Satu lagi. Anas radhiyallahu meriwayatkan, bila mana SAW bertemu dengan kami, kerap baginda mengeluarkan kata-kata jenaka. Kebetulan aku punya seorang terlebih muda, adik-adik. Lalu biasa dia berjalan berdua, tiba-tiba dia tak ada, maka Rasulullah kata apa? Ya Aba Umair, kemana perginya Mughairmu? Artinya adiknya Mughair. Abu Umar, mana Mughairmu? Maksudnya siapa, mana adik seorang lagi tu. Itu lawak Nabi ya. Sebab Mughair ya, Mughair yang merubah engkau mana? Dia jadi lawak ya. Tidur Nabi. Okey, Nabi tidur ngadap kiblat ya, bantang adalah tangan ya. Ngadap kiblat. Dan Nabi tidur biasa semua tidur. Kita dah baca hadis ya. Nabi akan baca 3 qul. Allah, Al-Falaq, Nas, kemudian hembus, sapu sini. Sapu seluruh anggota. Jangan elakkan kemaluan ada hadis kata 3 kali. Baca lagi qul Allah, kedua. Baca lagi 3 kali. Ada hadis kata baca sekali. Itu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni apa ni tak nampak putih ni? Apa dia kata apa ni? Okey. Sifat tawaduk bawah ni tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, walaupun pada pandangan para sahabat bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang paling disayangi, tidak ada lagi yang paling disayangi, namun mereka tidak akan bangun. Ini tawaduknya Nabi. Ya. Nabi tak benarkan kalau aku datang jangan berdiri sampai Nabi wafat, sahabat tak pernah berdiri menghormati Rasulullah SAW. Tapi kita dah bincang dulu, adakah boleh kita menghormati? Tengok perbuatan Nabi. Perkataan Nabi kata jangan bangun. Tapi bila Raja Najasyi datang, saya pernah cerita Raja Najasyi, datang ke Madinah, Nabi berdiri. Sedangkan Raja Najasyi berada di atas kenderaan. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau boleh menghormati, engkau jangan buat, biarkan buat. Tak. Hadza dhaifi.
hadza duyufuna, ini tetamu kita, kita kena hormat. Jadi boleh tak kita menghormati orang? Ulama kata boleh. Sebab walaupun Nabi kata jangan berdiri ketika dia datang, itu tawaduk Nabi. Tapi nescaya Nabi meletakkan seseorang di tempatnya. Dalam hadis Nabi, anziluhum manazilahum, hendaklah bagi kedudukan kepada mereka di tempatnya. Jadi orang patut barisan depan, VIP depan, sultan datang kita berdiri, atas datang kita hormat. Itu tak salah. Cuma kenapa Nabi kata jangan berdiri? Itu tawaduknya Nabi. Nabi sangat-sangat tawaduk. Maka sebab itulah orang kata kenapa Nabi, dia kata Nabi tak pernah suruh kita sambut berdiri Rasul. Sebab tawaduk Nabi. Nabi pernah ditanya, kenapa kau puasa hari Isnin? Hari Isnin itulah aku puasa. Aku dilahirkan, aku diutuskan. Bahkan Nabi dimatikan hari Isnin. Nabi hijrah hari Isnin. Jadi Nabi sambut birthday dia, tapi Nabi tidak, seorang yang tawaduk tak ada kata sambut ya hari jadi aku. Itu tak ada tawaduk namanya. Tawaduk, Nabi bersifat tawaduk. Tapi kita tanya jugalah orang Wahabi tu, dia kata tak sambut maulid Rasul kan. Engkau sambut tak maulid ni kau? Saya sambut Ustaz maulid dia. Kalaulah engkau sambut maulid engkau dengan Nabi kau, sayang kau diri engkau ke sayang Rasulullah? Omar kata, aku ya Rasulullah, setelah aku sayang, orang yang paling aku sayang setelah diri aku ialah engkau ya Rasulullah. Allah kata tak boleh. Tak boleh orang, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tak beriman seorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, yang paling dia sayang daripada dirinya, daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada manusia seluruhnya. Jadi kalau kita sayang, kita sambut birthday kita kerana sayang diri kita, tapi kita tak sambut kelahiran Rasulullah SAW, artinya kita lebih sayang diri kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan kelahiran Muhammad ini hendaklah kamu gembira. Hendaklah kita lahirkan kegembiraan kita. Sehingga masa kita dah lewat, sekali itu mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan bagi kita untuk menghayati sunnah Rasulullah SAW, beroleh syafaatnya dan dapat mengecap air kolam. Nanti di akhirat kita minum kolam Kausar. Siapa minum, sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.